الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نحمده ونستعين ونستغفره فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini kita nak sambung sedikit lagi hadis yang ke-10 ini. Yang mana pada minggu lepas kita hanya bincang sedikit saja, iaitu faktor yang berkaitan dengan salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 darajah. Setakat tu minggu lepas kita bincang. Jadi pada malam ni kita nak sambung kepada pernyataan hadis yang disebut oleh Nabi itu yang seterusnya, iaitu jumlah yang kedua lah. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tekankan dalam hadis itu, Nabi cuba gambarkan bagaimana seseorang Muslim itu untuk supaya dia dapat banyak kelebihan-kelebihan dengan dia datang ke masjid itu, dia ada cara dia. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar kita bagaimana supaya kita dapat mengambil kelebihan secara maksimal bila kita datang ke masjid. Ada beberapa perkara lah yang Nabi sebut. Yang mana kalau kita perhati dalam hadis itu, ini secara ringkas kerana kita akan sebut secara detail dalam kesimpulan selepas ini. Wa dzalika anna ahadahum idza tawadda'a, itu Nabi sebut. Jadi untuk dapat perkara itu, sebab zalika tu walaupun asalnya zalika ini sebagai isim isyarat, tetapi sini tidak dianggap sebagai isim isyarat, tetapi dia zalika sini lit-ta'lil. Disebut gitu. Sebablah kira-kira untuk dapat hal tu bagaimana nak boleh dapat hal tu seseorang mereka, yakni orang yang pergi untuk salat berjamaah di masjid itu, dia kena isbagh wudu lah maksudnya. Dia kena isbagh wudu. Tawadda'a fa ahsana al-wudu makna isbagh wudu. Dalam hadis lain sebut isbagh. Istilah isbagh ni maknanya mengambil wudu dengan cara yang paling baik. Antara ciri-ciri isbagh wudu ni, nak dapat kelebihan dalam hadis ni, dia kena isbagh wudu. Maknanya ambil wudu tidak membazir air. Itu antara ciri-ciri isbagh wudu dalam hadis Nabi. Selain daripada itu, maknanya ambil itu dengan sempurna, tertib dia, basuh tu mana lebih, misalnya kepala tu tidak basuh sikit, basuh keseluruhan, kepala misalnya. Lepas tu tidak bercakap masa ambil wuduk itu antara ciri-ciri dia. Tak boleh bercakap. Memang bercakap ni semasa wuduk tu makruh. Jaga tu air pun tidak berbazir. Itu mana berkenaan dengan wuduk, mana persediaan dia. Jadi bagaimana kita nak supaya wuduk itu jadi ambil itu dengan sempurna? Ini mesti dia kena secara mutabaah. Ulama kata secara mutabaah ni mana kena tahu betul lah Nabi buat macam mana, perincian itu macam mana. Ulama sebut mana perlu pada mana ikut cara Nabi, kena tahu betul melalui hadis bagaimana. Mana tidak boleh buat lebih-lebih kurang begitu ya. Kebersihan
semua sekali itu dia mendorong belakang seseorang itu, maknanya dia gini mana kalau dalam kitab disebutlah, ulama sebutlah, mana semasa kita mengambil wuduk tu, mana seperti dalam sembahyang dah. Seperti dalam sembahyang dah masa ambil wuduk itu antara ciri-ciri dia. Tak ada teringat ke benda lain dah. Nak dapat kelebihan yang disebut dalam hadis ni, begitulah kita kena buatnya. Kalau kita boleh buat tu, kita akan dapat banyak kelebihan. Dan ambil wuduk tu adalah kerana untuk sembahyang, sebagai persiapan untuk sembahyang. Ambil wuduk tadi sebab wuduk tu ambil dengan kualiti tu kita jaga. Lepas tu tujuan ambil wuduk tu kerana nak sembahyang, wa tahayyul lis-salah, bersedia ambil tu tujuan untuk salat. Kemudian selepas itu dia tak ada buat benda lain, dia terus mari ke masjid. Kenapa begitu Nabi sebut tu summa? Kalau kita perhatikan lepas dia ambil wuduk tu, mana summa. Kemudian tak ada buat benda lain lah. Dia sebab dia ataf dengan summa ni, maknanya selalu selepas tu kemudian buat saja. Tidak kata pergi Kedah dulu, kau pergi mana-mana dulu, pergi Maidin dulu, kau misalnya baru pergi. Tak. Kita faham daripada lafaz summa itu. Kalau ataf dengan fa itu mungkin lain. Tujuan apa Nabi sebut gitu? Mengikut pensyarah hadisnya, bila al-faham Ismail itu tu dia pergi siap tu pergi ke masjid supaya niat dia tidak terpesong ke arah lain, supaya akan terbentuk, terhasil ketenangan yang Allah perintahkan dia. Mana pergi bawa jiwa masjid dah begitu. Tu maksud Nabinya. Kerana nak ke masjid, ataupun dalam istilah yang lain, hati dia tu terikat dengan masjid. Bermula daripada ambil wuduk sampai pergi ke masjid tu duduk terikat hati dengan masjid. Kalau boleh buat gitu, kita pergi dengan gitu, kita dapat kelebihan jemaah tu, dapat 27 kali ganda tu. Tapi nak habis ni semua ni kelebihan yang kita akan tengok selepas ni, dengan istighfar malaikat dan sebagainya, boleh pahala semaya walaupun tak semaya lagi disebut kan. Nak boleh hak tu dia kena jaga perkara-perkara ni. Selain daripada itu, ulama sebut juga sebagai peringatan, dia kata, jadi segala pergerakan kita bermula daripada ambil wuduk, pergi untuk sembahyang dan sebagainya, dalam tempoh itu mestilah niat kita kena jaga. Sebab itulah Imam Nawawi letak di bawah bab niat ni, duduk tengah-tengah tu, ni ada tu, jaga molek kerana nak sembahyang. Niat nak sembahyang, hati dia tak boleh terpesong, kena jaga molek. Dia tidak boleh dia membiarkan jiwa dia sibuk dengan harta dan sebagainya, dengan anak pinak dan sebagainya, sebab dia nak sembahyang. Mana kalau isteri dia pesan nak beli apa, semula lepas ni nak pergi masjid ni, lagu tu. Sampai dalam syarah dia sebut sampai begitu sekali. Kalau nak pergi mana lepas ni klik tak kira. Tak si terganggu. Sebab dia kalau terganggu, dia tak serupa dengan orang yang tidak terganggu. Ni kualiti lah, ni kualiti betul lah ni. Kalau boleh buat lagu tu. Dan ulama kata manusia tak boleh nak buat semua ni, tapi kalau boleh buat, dia akan dapat kelebihan. Kalau dia tak boleh buat, kuranglah sikit. Gitu. Itu maksudnya. Tapi kukuk mana pun, yang paling besar di sini adalah niat itu. Niat tu paling besarnya. Yang mana disebut selain daripada itu, kalau kita perhati pada hadis ini, la yuridu illa salah, dia keluar daripada rumah dia tu ataupun daripada tempat lain lah, walaupun tidak di rumah, di pejabat dia dan sebagainya, dia pergi semata-mata nak semaya seperti yang saya sebut sebelum ini, bukan kerana nak jumpa saing, bukan kerana tujuan nak singgah beli sesuatu dan sebagainya. Tidak kerana tu. Walaupun benda-benda gitu boleh belakang, tidak haram. Boleh kelebihan tu, tapi tidaklah selebih niat tu kerana betul-betul nak pergi masjid, tanpa ada niat-niat lain di celah-celah tu. Jadi tidaklah yang mengeluarkan dia, tidaklah yang mendorong dia keluar, melainkan semaya semata-mata. Itu lebih jelas lagi. La yanhazuhu illa salah,
tidak lihat mendorong dia keluar selepas dia ambil wuduk, keluar pergi tu daripada rumah dia ataupun daripada mana tempat, melainkan untuk sembahyang. Gitu. Begitu disebut ya. Jadi di sini nampak Nabi nak ajar kita. Lepas tu mesti ke? Mesti ke maknanya kena ikut tertib ni tidak perlu tertib, tidak perlu tertib. Lepas tu ambil Ismail, lepas tu baru pakai baju. Dok pakai baju dulu tak apa. Lepas tu sisi dengan hak tu. Hak tu tak kira tu. Hak tu tak kira. Takut jadi kita jadi betul dak tak boleh juga. Dah, asal ke buat lepas tu tak ada dah buat benda lain. Pergi ambil Ismail, lepas ambil Ismail sama ada pakai baju dah ataupun lepas tu pakai baju, lepas tu ke masjid. Itu maksud dia. Selepas tu Nabi sebut pula. Bila turun tu langkah dia pula bagaimana. Jadi setiap langkah yang dia langkah tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebut dalam ni setiap langkah yang dilakukan oleh dia tu akan berlaku kenaikan darjat dia dan akan berlaku dihapuskan maknanya kesalahan-kesalahan kecil dia sehingga dia masuk ke masjid. Walaupun dalam riwayat lain disebut misalnya dia melangkah ni akad darjat, melangkah kaki kiri pula hapus dosa tu main gitulah selesli begitu. Ada juga disebut. Tu kan. Dia sebenarnya gini, hak ni kita kena gabung. Sebab kita akan jumpa akan datang hadis-hadis yang menyebut ada jalan raya. Masa kita berjalan tidak duk mengopak, tidak duk kecek. Sebab dia biasa orang pergi suami isteri, kena beringatlah. Kadang-kadang nak pergi masjid atas kereta duk mengopak. Tak lihat. Kena beringat. Hak tu disiplin dia kena jaga. Mana-mana ada atas kereta suami isteri kalau nak kecek akhirat. Jangan hau kan, duk kecek hau kan. Tak boleh lah tu. Tu tak termasuk. Dia akan jadi tak ada pahala. Sebabnya gini, hak ni sesuai dengan zaman Nabi kerana langkah ataupun naik unta ke apa melebatkan hentakkan kaki sama ada kaki kita ataupun kaki unta ataupun kaki kuda. Dalam konteks sekarang ni sebenarnya lebih besar lagi kita akan dapat. Sebab apa? Hak ni maknanya paling tidak menggunakan kos jalan kaki ni. Hak tu pun boleh sebenarnya tu. Enggak kalau melibatkan kos lebih besar minyak kereta. Enggak kereta tidak minyak saja kalau dia gerak. Selena, tayar kereta. Lepas tu kalau kena jalan jam misalnya, lagu mana tunggu. Tapi kita tak sabar tak apa. Puas hati, kita berasa puas hati, redha pada Allah. Lama pun. Tu besar lagi pada dia. Mengikut ulama lah. Sebab takut kita muskil. Lagu mana sebab kita ni pakai kereta, pakai motor, nak kira lidi kau nak kira lagu mana? Kau nak kira bunga kau lagu mana? Ada. Kita suruh tu hak ni ulama kata paling sikit pakai modal. Tahu tak lepas lah jalan kaki. Tapi hak tu boleh setara tu dah. Cuba bayar kalau kos lebih besar ni kita belanja kena mari ke masjid. Saya memang ada jumpa lah dia kata kita di masjid ni atau memang ada jenis pasal selipar lain dia pakai dia rasa senang. Dia tak apa. Dia tidak suruh buat gitu. Dia pergi ke kereta masjid bukan nak nunjuk dia tu, biar puas hati. Lain kita boleh pergi. Tak apa tu. Kemampuan dia faham dia. Untuk agama saya baru. Dia kira gitu. Tapi dia kena sedekah lah lagu tu. Kena besar juga bab sedekah gitu saja tak boleh juga. Tapi kok mana pun boleh. Jangan pelik lah tu. Dia akan dapat tu. Sehingga dia masuk ke dalam masjid. Jadi bila dia masuk ke masjid, dia tak keluar. Yang menahan dia duduk masjid tu sehingga tak keluar tu kenapa? Kerana nak tunggu sembahyang. Hak ni dia berkait dengan orang pergi lebih awal ni. Hak ni mana-mana syarah hadis dia sebut, hak ni Nabi sebut ni kelebihan pergi masjid awal. Mana orang tak bel lagi. Dia siapa tahu tak bel lagi. Bahkan dia sempat dia sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia duduk sebentar berzikir, duk tunggu azan. Ni hadis ni. Asal cerita dia ni. Nabi nak ayat kelebihan tu. Jadi mari kita bacalah Quran dan sebagainya, ambil saf di hadapan niat iktikaf. Disebut tu dalam syarah-syarah sebut. Kalau boleh buat begitu memang besarlah. Memang besar. Sehingga ada apa ni, kalau kita boleh buat gitu, misalnya kita ada saya jumpa dengan beberapa orang memang dia amal gitu. Memang dia amal ni. Dia amal. Dia dengar, tak tahulah dia dengar mana dia belajarlah. Dia orang biasa je, dia tak boleh harapkan apa. Cuma dia amal ni, bahkan lebih lagi dia buat bila dia mari tu, dia akan kira juga supaya sebelum azan tu dia baca satu muka surat Quran. Dia lama dah dia amal gitu.
InsyaAllah dia akan dapat kelebihan. Dia akan dapat kelebihan. Sebab pengorbanan kita terhadap benda kerja kita, misalnya kita kerja engineer dan sebagainya, waktu tu kita tak tahu lagi pahala dia, sebenarnya kita tak tahu lagi waktu tu. Sedangkan waktu sendiri pun boleh pahala besar dah. Kita timbang pula dengan ni, jaga pula dengan ni. Itu orang Islam. Kalau dia kerja tu boleh pahala dah. Dia kerja pagi klik lah boleh pahala dah. Dia buat pula ni. Jadi hak tu tidak menghalal lah. Jangan pula kita berasa kata buah ni tak ada kelebihan dah, ada dah, cuma hak ni nak suruh lebih lagi. Nak suruh supaya lebih lagi. Sebenarnya pernyataan Nabi begini daripada awal, ambil air semaya kena isbal, lepas tu terus pergi masjid. Kita nampak tu dia punya pergerakan tu hanya ke masjid. Gapo dia sebenarnya Nabi nak mengikut ulamanya. Sini dia sebut molek sini. Jadi kalau kita perhati dalam saya sebut tadi, dalam hadis ni, selepas dia ambil semaya, lepas tu turun pergi ke masjid, selalu tu pergi masjid, lepas tu disebut penghapusan dosa, lepas tu duduk di masjid tunggu nak semaya. Benda-benda tu semua tu dia merujuk kepada kita usaha untuk supaya jiwa kita bila mari masjid kita kosongkan daripada dunia tu. Ni sebenarnya suluk dah ni. Ni sebenarnya suluk dah ni. Sebab tak apa lagu wadah nak kira ni. Tak perlu pergi pada lagu walah, tak boleh itikah. Ni. Kalau kita faham malah, sebenarnya hadis ni kita nak kosong daripada dunia dah tu. Sebab kita ni hidup dalam dunia, payah kita nak kosong 24 jam. Sebab tu setengah mengambil pendekat tinggal duduk ala hutan, 6 bulan, setahun duduk ala hutan. Dia tak ingat hutan tu dunia juga. Tak boleh payah. Hak ni jalan dia. Tak saya teringat benda lain mari tu. Ni kita sebut tadi. Sebenarnya hak ni pada unsur mengosongkan jiwa dan sanubari daripada kesibukan dunia dah. Hak tu maksud tu dah. Cuba. Jadi benda ni kalau 5 kali sehari kita boleh buat ni, kita ambil setengah jam ya benda ni berlaku setiap masa. Setengah jam. Untuk main setiap Zuhur setengah jam kita boleh buat gini. Malah 30 minit kali 5 dah berapa dah kita boleh kosong tu. Kalau kita tumpuk siapa bini nak pesan apa lepas ni lah. Dia kena ada saat begitu. Dan itu sebenarnya kira munajat tu. Hak tu kira suluk tu. Hak tu sebenarnya. Tu cara Nabi ada. Kalau kita sebut ni kadang-kadang mungkin orang dia puasa dia kata mungkin dia mau tak tahu tak ikuti. Tak ni Nabi buat ni. Ni Nabi aja. Kalau dalam huraya dia. Ni seperti suluk dah kita mari tak kecek. Ni ajaran Nabi sebenarnya. Lepas tu ada pula Nabi sebutlah malam pula, buat malam pula. Sebelum subuh waktu paling afdal. Sebelum tu. Hak tu pula buat. Padat dah. Tu. Lepas tu ketika aktiviti-aktiviti lain kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, hak tu Nabi aja. Kita tak perlu tinggal kerja kita. Tetap produktif umat Islam ni. Esok Qaddafi kata nak jadi baik ni umat Islam ni mesti produktif. Nabi dia jenis produktif. Nabi ni dia jenis gitu, dia tak say jenis biasa. Jenis tinggal tidak membina, dia tak say. Di celah-celah kehidupan tu kita bina tamadun kita. Kita bina kekuatan kita. Tu cara Nabi sallallahu sebenarnya. Yang mana terakhir yang disebut di sini, Nabi sebut lepas tu, kesal lepas tu, selepas dia duduk di masjid, siapa di masjid, lepas tu Nabi sebut pula dalam hadis ni, wal malaikatu hani, kesal dia. Sedati banyak dah boleh tadi. Penghapusan dosa, naik darjah ada belaka dah ada. Lepas tu bila dia duduk atas masjid dia tunggu semaya tu, malaikat akan doa rahmat kepada Allah untuk orang ini. Untuk seseorang kamulah selama mana dia berada di tempat duduk dia yang dia nak semaya situ tu. Malaikat akan kata Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dosa orang ini. Allahumma tub alaihi, ya Allah ya Tuhanku tub alaihi, terimalah taubat orang ini. Nak dapat hak tu dia sebut pula nak boleh hak tu dah sampai masjid nak boleh pahala, nak boleh istighfar daripada malaikat, nak boleh doa rahmat. Hak ni sebut ni malam yu'ti, dia kena ada disiplin lain pula. Gapo dia disiplin dia?
dia tidak boleh membuat sesuatu yang dikira bercanggah dengan agama atas masjid. Saya terjemah begitu selalu, malam yudhi fi. Sebabnya dalam, kalau kita tengok dalam banyak-banyak huraian, dia akan sebut gini, malam yudhi ni malam, dia tidak menyakiti, tidak melakukan sesuatu yang bersifat menyakiti dalam masjid. So malam yuhdith fi, selama mana dia tidak berhadas dalam masjid tu. Okey, baik, tak apalah tu. Jadi malam yudhi ni, kalau kita tengok dalam di syarah-syarah hadis, antara dia sebutnya kepada dia sebagai contoh, mengumpat, mengacung dan sebagainya. Hak orang panggil afatul lisan. Hak disebut oleh Imam Ghazali afatul lisan, bahana lidah. Sebab dia atas masjid ni nak dia tak ada dah. Nah, paling mudah kecek. Sebab itulah setengah ulama kata, kalau kamu mari masjid, jangan kamu duduk dekat kawan kamu. Wah, tu kena ingat. Mari masjid jangan duduk kat saya. Jagalah. Kecuali saya tu sebab kita juga. Jadi tak kecek. Masak memang betul tu, saya kata memang kita berasa benar tu. Itu cara dia. Mari masjid tengok kalau ada saya dia jauh sikit alih-alih tiang. Jangan duduk kat saya. Payah nak jaga tak kecek. Ni kalau nak kelebihan. Sebab kalau duduk kat saya kan, dia kecek lah. Lama tak jumpa. Tanya selepas ni lah. Nah, tanya lepas mayat. Tanya lepas mayat. Kadang-kadang kita tak sejawab, terasa hati pula. Nah, kecek gitu ulama kata tidak apalah. Dia tanya khabar, berasa mari masjid pun tanya khabar. Falsafah mari masjid ni tanya khabar. Tengok-tengok tak ada apa-apa sakit ke? Tak apa lagi tu, tak apa. Tapi benda tu biar sesat lepas mayat. Nak tanya lepas mayat. Bimbang ulama bimbang, takut duduk dekat saya tu apa? Takut dia banyak kecek ni, banyaklah tersalahnya. Hak tu yang kena jaga, kena beringat aku tu. Tu. Setiap orang akan ada lah pengalaman sahabat. Sebab tu saya kadang-kadang bila masuk tu, adalah setengah-setengah. Macam-macam. Kadang-kadang kita nak tumpu pun tak boleh. Ada juga lagu. Kena beringat. Kena beringat. Kalau orang bertanya soalan tu, tak apa, tu agama. Dia tanya masalah kata haju, tu tak apa. Ni kita kena pasti, ni kecek lagu ni. Kita beringat lah. Kalau jenis kecek buat agama, tak apa. Tu ada ulama sebut. Sebab apa? Kita nak jaga tu, nak jaga hati dia lagi. Tu jadi masalah, jadi susah lah kita. Sebab apa? Sini ni ulama kata Nabi nak sebut ni biar ada ketenangan, sakinah, supaya bila kita mari ni hati kita kosong, betul-betul tawajuh kita, fokus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Yang mana ni saya sebut secara umum dulu Yang mana dalam hadis ini juga ada tambih peringatan untuk disiplin. Duduk dalam masjid kena ada disiplin. Just pesan ya, disiplin, tak boleh kecek tak boleh kecek. Ni ada satu masjid dia mari sebut nak buat lagu mana, dia kata Allah saya pergi masjid tu memang kecek sungguh. Kita duduk susah depan semai sunat terang. Royak, saya kata royak. Dia kata royak dah, baru ni nak gocah dah, dia kata. Siapa nak gocah nak buat lagu mana? Bukan masjid kapung, masjid kota baru ni ya. Nak buat lagu mana? Saya kata gini, kena sesal lah, tak boleh tu. Memang baru saya pergi pun saya tersegang. Saya pergi memang terganggu semua. Kecek habis dia. Kita dengar sesak lumayan. Ni tak boleh. Dia kalau sampai satu peringkat royak ada gini lah. Kalau tak dengar sangat, tak sama lagi, lebih baik lagi. Mengganggu orang. Dia kata nak gocah dengan AJK. Kisnya AJK tepek. Dia muka dia duduk belakang tu, ada dia duduk alik tiar. Memang tu stesen je lah. Yang kita tepek betul-betul di tiar tu. Nak royak, mau tahu dah jadi belakang. Yang kita tepek. Dia bertepek, dia tarik huruf sah. Dia tepek. Dia mahu, siapa dia tepek? Dia mahu. Muka tempat dia tak gila. Memang dia lekat situ. Asli bila kita tepek dia nak kecek, dia nampak gini-gini kau betul-betul dia nasihat dia, kata-kata nasihat. Marah dia. Dia kata kalau dia tahu siapa dia, memang dia nak tapal dia apa. Tu masalah. Jadi lepas dah tepek marah dia. Kalau ayat tak tahu. Tu jadi takut tu. Kata kira lah lagu mana, sebab masjid ni tak boleh. Orang Kristian boleh jaga betul disiplin di makbad, tempat ibadat, di gereja dia. Orang Islam lagi lah. Siapa tahu tu orang kita. Tak, saya duduk kelas ni tengok tu cerdik kan lah memang ni orang tu. Memang dia muka kerja cuma dia lepas dia pencing. Cerdik kan lah, bukan kata jenis orang keluar daripada institusi mana-mana. Tak tu. Tidak jenis lagu tu orang betul molek. Kita pun heran juga. tu. Tapi kena jaga. Memang kena jaga. Begitulah juga
Ulama pun besar ni sebab kita kecek bab masjid ni. Satu perkara lagi masalah tempat kita ni, kita nak kelebihan khusus, biar kelebihan. Kena jaga anak-anak. Kelebihan awak mari esok kata kena awak mari anak masjid. Tapi kalau sikit awak mari, awak mari dulu. Tengok hak mana munasabah lah. Kalau dia tak dengar kata, tahan beberapa bulan, lepas tu awak mari pula lepas tu. Tak suruh mari, kecuali dia boleh kawal. Sebab kena awak mari masjid, anak-anak. Daripada kecil lagi. Kecil tu maknanya sesuai lah, dia dengar kata. Jadi kalau siapa apa kat orang duduk semaya Jumaat habis siapa gagal beratus-ratus orang duduk belakang ni, kalau tu kena fikir. Hak tu kena jadi ejana khusus tu, fikir bagaimana nak tangani masalah. Sebabnya ada ulama sebut maknanya antara sebab jadi kerah hati masyarakat ni apa? Kerana dia tidak jaga tempat ibadat ni, khususnya masjid ni. Sebab Nabi jaga. Nabi jaga. Kena jaga tu kena jaga benar tu. Jangan buat main-main. Masalah tidur misalnya atas masjid, tu kena ingat. Kalau tidur siapa perekat meleleh hari bahasi jatuh terkapit haram. Lama kata alih mengotorkan masjid tu, kena jaga semua. Saya nak sebut selagi dulu tinggal poin. Apa sebab yang Nabi tak bui tu, tak bui makan, patut tak suai ada makan yang celah gigi apa. Salah satunya kerana takut jatuh atas masjid. Kadang-kadang kita duduk itu ngaji lidah dah. Kita kayak atas masjid jatuh ataupun cokeh-cokeh kan takut jatuh. Sebab tu Nabi suruh bersih ambil semaya dulu. Apa tu? Ni duduk gosok kaki atas masjid. Jadi benda tu sesal ketika wuduk tu berlaku. Gosok gigi. Apa suruh gosok gigi tu? Sebab tu setengah ulama kata laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak tu antaranya. Salah satu suruh gosok gigi betul nak jaga tu, disamping bau tapi takut ada sakit baki makan ni atas masjid. Kita duduk sah ni sampai ni nak main lama duk apa tahu begitu ya. Sakit bagi walaupun kita kata kecil tadi, masjid ni dia terhormat. Siapa begitu sekali dijaga. Itu antara sebabnya. Selain daripada bau. Tujuan apa tu? Nak supaya berkat, tidak mengganggu orang. Paling tidak kalau itu juga ambil buah dalam poket sebab dia tidak najis. Sakit baki makan di gigi tidak najis, ambil dalam poket. Itu cara. Sehingga dalam syarah tu mana duduk korek-korek pasir tak boleh sama Nabi. Nabi tak boleh. So kau korek kapek kena putih pink. Lagi lah tak boleh. Orang baru tepek dia duduk cokeh dengan putih pink. Galik tidak ngajar dulu lagi galik. Tak boleh. Benda tu tak boleh berlaku. Dia boleh hilang kelebihan. Jangan kita main. Dia boleh hilang. Boleh hilang kelebihan. Jadi maksud tidak menyakiti, tidak boleh menyakiti hak tidak berhadas tu biasalah, tidak berhadas maknanya tidak terkentut dan sebagainya. Kita jagalah. Tapi ulama kata kalau terkentut kita ambil pula. Walaupun kita tubik daripada masjid misalnya masjid, tapi hak tu dikira tak, dia tidak putus tu. Dia punya iktikaf kita tak putus. Sebab kita tidak keluar tak kerana lagi ambil semaya. Bila ambil semaya lagi boleh pula kelebihan. Gitu. Tapi mesti ada sini nak ayat kelebihan ada ismaya semua. Ismaya ni dia dalam fiqhul ni dalam fiqh ibadat ada ulama kita tulis antara yang disebut ismaya ni Nabi ni ada semua. Ismaya kalau boleh buat gitu satu kelebihan. Sehingga ada seorang ulama tu dalam kitab Adabul Mufrad itu disiplin individu muslim disebut. Dia kata pengalaman ni tua dia 80 lebih umur. Dia kata dia sendiri pernah 28 kali ambil air semaya dalam satu malam musim sejuk. 28 kali. Kebetulan dia cuba itu ciri diri. Terketuk ataupun buah air besar dia ambil siapa 28 kali. Dia nak ajar pada anak murid dia, bila kamu baca kamu kena ada air semaya. Tidak wajib ada air semaya, tapi sesuai dengan ilmu yang kamu nak belajar tu. Molek-molek gitu. Walaupun kita duduk depan komputer, depan komputer, tidak komputer kan belajar ilmu, komputer ni ilmu, internet ilmu lah. Kalau ilmu boleh ada ismaya. Jagalah tu. Kalau kita boleh buat gitu insya-Allah ada keberkatan. Jadi masalah berkat ni masalah yang besar sebenarnya, masalah berkat ni. Kadang-kadang dia tidak nampak natijah berkat tu pada kita, pada anak kita nampak. Berkat ni kita nampak biasa lah. Sebab
Cuma kita jaga benda tu. Kalau ada berkat tu duduk pada anak kita, lepas tu duduk pada cucu kita turunnya. Tu ya. Jadi masalah berkat ni tak ada siapa tahu. Sebab tu usaha serah tu gitu. Okey, baik. Selain daripada sebelum kita pergi pada kesimpulan, sebab dalam kesimpulan ni banyak disebut perkara-perkara penting ya, fiqhul hadis. Dari segi fiqh, ulama sebut dari segi fiqh hadis ini. Pertama sekali dari segi solat jamaah ni setara mana. Saya sebut dah di awal perbincangan minggu lepas bahawa hadis ni memberi satu fenomena, gambaran bagaimana penghayatan solat jamaah di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu. Maknanya sahabat ni, ulama buat kesimpulan sahabat ni dia tak akan tinggal sebenarnya walau di mana dia berada. Di rumah dia, kedai atau di mana-mana saja. Sehingga dalam perjalanan dia berhenti sembahyang Jumaat, tahu kiblat ke arah mana, bawah pokok semua dia buat dulu. Sebab tu hadis ni mengikut ulamanya adalah merupakan seperti saya sebut minggu lepas sebagai ulangan, hadis ni adalah proses Nabi nak mengangkat kedudukan solat jemaah, ibadat tu. Jemaah tu boleh pahala dah. Nak lebih lagi, mari masjid. Ini disiplin. Bila ada masjid, dia ada disiplin khusus pula di masjid dengan iktikaf dan sebagainya. Semaya jemaah itu sendiri, semaya jemaah tu memang kelebihan besar lah. Seperti mana dalam hadis-hadis disebut banyak kedudukan. Bahkan ahli-ahli fiqh ada sebut as-salatu fil jamaah ma'na ad-din wa syi'arul Islam. Sembahyang jamaah, sembahyang jemaah itu sendiri. Hak ni bukan sembahyang jemaah di masjid, sembahyang jemaah itu sendiri. Sembahyang jamaah itu sendiri adalah makna din, bermakna agama. Jadi nak ayat dekatnya sembahyang jemaah tu dengan agama sehingga ulama fiqh kata sembahyang jemaah tu sendiri agama dah, agama. Saya kalau orang kata kita kata agama ni dia sembahyang jemaah, kita boleh kata gitu kepada orang hak liat nak mari sembahyang jemaah ni. Ulama fiqh kata sembahyang jemaah ni agama. Maknanya seperti kata al-hajju Arafah itulah. Haji tu Arafah, maknanya kita kata perkara besar. Tak sah haji. Seolah-olah mana tidak lengkap, tak sempurna Islam seorang tak mari jemaah masjid ni. Secara umumnya begitu. Secara sembahyang jemaah, bukan sembahyang jemaah masjid, sembahyang jemaah tu sendiri. Kalau kita sembahyang jemaah di rumah, kita lepas dah boleh dah. Kalau masjid tu suku pula. Suku pula kita sembahyang, kita duduk. Bukan semua orang ada peluang nak mari masjid 5 waktu ni, bukan semua orang ada peluang. Kadang-kadang dia bekerja masjid ni, sejak kadang pukul 2 kena masuk pula. Dia sembahyang jemaah di musalla dia dan sebagainya. Boleh kelebihan dia. Cuma tidaklah kelebihan seperti ni yang disebut ni. Dan dianggap solat jemaah sebagai syiar Islam. Syiar Islam. Mana kita tubik lagi semaya tu syiar. Itu gambar syiar Islam. Sebab umat Islam ni dia beza. Bahkan setengah ulama sebut, saya duk baca kitab tu tengok, bila kata syiar, semaya jemaah ni syiar, kita boleh tahu selalu ajaran lain, agama orang panggil agama Hindu ke, Kristian ke, tak ada ajar masyarakat dia sebab Kristian hari apa ni Ahad sah ya, hari Ahad sehari ya, hari Senin tak ada bunyi lagu-lagu tu hari Ahad kita 5 kali sehari. Syiar nampak tu, mana kita mengikat jiwa tu dengan masjid tu. Kalau Hindu tak ada, tidak seperti orang Islam. Ini baik. Sebab itulah Nabi tak serupa. Memang tak serupa. Dia tak akan serupa. Kalau kita ikut Nabi betul, dia tak akan serupa dengan orang tidak Islam. Dia tak akan serupa. Sebab tu ya kita tekan sangat masalah sambut hari jadi ke apa tu kan, ngaliling ke apa tu. Sebab tu dia menjadi syiar agama lain. Walaupun bukan bab akidah, tapi setengah-setengah tu dia masuk dalam akidah juga. Kalau kita perhati tu, api tak api tu, lilin tu kan, pokok majusi. Baiklah kita tak usah pakai kek saja, tak ada lilin. Pakai lapun ni pada dia. Tak usah pakai lilin. Lagu mana? Dia gini bila Nabi rakyat gitu, dia tak sibuk buat, bukan suruh buat lilin. Dia tak sibuk buat lah tu. Perbuatan keseluruhan tu tidak hak kita, hak orang lain, apa dah ambilnya. Itu syiar. Jangan nak ambil syiar dia. Maknanya kita masih buat lagi asal perbuatan tu. Tak sah. Esok kalau kata hari jadi ni tak patut pun disambut. Hari jadi. Mana kita nak sambut maulid kita lah. Tak sah. Tak payah. Memang esok kalau disebut dalam risalah dia, dia tak berani nak kata boleh pahala. Tak berani. Tu lembut lah tu. Lembut lah tu. Sebab benda mari nak tahu.
Benar mari tiap-tiap tahun bulan ni dak. Nabi tentu hari raya hak tu yang nak sambut, hak lain tak perlu. Sebab tu Nabi tak pernah sambut. Tetapi ada agama lain sambut. Tu Nabi tak serupa. Kita faham lah tu. Tak boleh lah. Tapi ada ajaran lain bersama nampak tu. Boleh cerah Kristian kalau tak sambut hari jadi anak. Tu memang. Bacalah dalam buku-buku dia besar tu. Memang besar. Dia anggap pok tanggungjawab. Maknanya kita nampak benda tu macam syiar dia. Islam dah. Jadi kena beringatlah. Kena beringat benda-benda gitu ya. Cuma ulama berselisih pendapat. Mana semaya Jumaat ni hukum dia macam mana. Kalau kita tengok seperti ini pun dia terpecah pada 3 pendapat lah. 3 pendapat. Pendapat yang pertama di kalangan mazhab Hanafi mengikut pendapat yang asah dan jumhur tokoh-tokoh dan jumhur ulama mazhab Malik dan kalangan Syafi'i menganggap, dan Syafi'i pun tidak sepakat juga ni, tapi satu aliran dalam Syafi'i lah, mereka kata sunat muakkad. Di kalangan mazhab Hanafi mengikut pendapat yang asah di kalangan mereka dan jumhur mazhab Malik di kalangan ulama-ulama mereka, dan ada juga Syafi'i ia kata begitu. Padahal Syafi'i lebih besarnya dianggap fardu kifayah. Kenapa tu fardu kifayah? Tapi ada juga dalam kalangan Syafi'iyah dia menganggap sunat muakkadah untuk orang lelaki. Perempuan tu. Untuk orang lelaki lah ni, untuk orang lelaki. Untuk orang lelaki. Pendapat yang kedua, dalam mazhab Hanafi ada satu pendapat yang sebut ni, bila kata satu pendapat ni bukan seorang. Ini kita baca kitab ni kalau dia kata zahabal hanafiyyatu fi qaulin. Bukan Imam Hanafi sendiri. Tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi ramai jugalah. Tapi dalam satu pendapat. Mana banyak lagi pendapat-pendapat lain yang tidak begini. Tu cara, tu maksud dia. Dan jumhur Malikiyah dan Hanabilah yang puak Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu yang berpendapat bahawa wajib secara aini, mana wajib aini mah fardu ain lah. Kalau mengikut satu pendapat dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, dia kata wajib aini. Siapa dia tinggal walaupun dia semaya zuhur tapi dia tak jemaah, dia tetap dosa. Dia semaya zuhur cuma dia semaya secara munfarid lah, secara individu. Dia tetap dikira berdosa. Berdosa besar. Sebab apa? Sebab dia tinggal semaya suku. Jemaah tu suku bagi dia. Itu memang berdosa. Pendapat yang ketiga, sebahagian ulama dalam mazhab Malik dan pendapat yang asah di kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahawasanya salat berjamaah itu fardu kifayah. Apabila ada sebahagian yang melaksanakan dalam satu qaryah, maka sudah dia menampung dosa orang lain yang tidak buat itu. Tapi kalau semuanya tinggal kata dalam qaryah itu dalam satu waktu zuhur, tak ada seorang pun sembahyang Jumaat, payahlah tentu. Tapi biarlah kalau tak ada, dosa habis sekapun. Itu maksud dia fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada juga ulama sebut biarlah waktu di segi fiqh, di segi penghayatan kita kena tengok. Di segi penghayatan kita kena tengok mana Nabi tekan mana. Nabi tekan mana? Apakah tak ada disebut Nabi pernah tak semaya Jumaat? Tak ada. Mengikut sinilah disebut. Dan saya duk tengok dalam kitab-kitab lain pun tak ada. Sahabat Nabi pun begitu. Sehingga dikecam lah kalau tak semaya Jumaat, dikecam. Dikecam berat lah. Lebih pada tu lagi ada disebut dalam setengah-setengah riwayat. Berkenaan dengan sembahyang Jumaat. Lepas tu persoalan wanita sembahyang Jumaat di masjid kamu ni kan tak? tu memang zaman Nabi SAW perempuan memang digalakkan pergi sembahyang di masjid. Digalak. Hatta sembahyang tahajud ada pergi dalam keadaan terkawal lah. Gak kita kena ingat masjid zaman dulu dia tak ada lampu cuah pun kita. Pergi semuanya. Bahkan tak pergi tu bahaya pula tu. Banyak kita tengok dalam riwayat sebut begitulah. Sebut bahawa perempuan pergi masjid. Pergi apa tak pergi? Pergi. Kena pergi.
Pak mana boleh pergi? Dia banyaklah disiplin dia sebab perempuan terikat dengan anak dan sebagainya. Hadis kita dengan anak dia jerit ke apa? Nah. Yalah, banyaklah kan Yusuf kata memang kena pergi. Hak asalnya pergi. Tu Yusuf kata. Kerana tak pergi tu menyebabkan perempuan itu jadi jahil. Ada perempuan ni dia sebutlah dalam dia tengah maya bunyi nasi masuk tu. Bila-bila maya ditutup. Atau mari maya pula. Jauh kalah tu. Dapur dia dengan tempat dia semaya. Kita tak sekira lah pendapat yang kata man takut jadi kau bahaya meletup kau gapo tu suku. Nak sepatu kata kalau nak semaya jangan duk masuk nak pergi masak ni pas semaya. Terganggu sungguh lah. Hak ni Nabi suruh jaga beres dulu benda-benda lain. Ni siapa perekat jadi pasti dia kesambung semaya. Berat nah kata mana jahil siapa tahu tu jahil. Enggak jalan nak pergi tutup dia punya dapur tu dah. Lepas tu pergi semaya pula. Siapa tahu tu. Jadi kena jaga tu. Kalau tidak jadi teruk benar. Sebab saya ada pengalaman. Ni pelajar tak tahulah dia bidang lain tidak bidang agama. Jadi bila semaya tu masbuk muafiq masbuk ni tak tahu mana ada. Jadi ada orang komplain dia ni saya sebut secara umum. Dia semaya mari lewat tapi dia semaya sudah sekali. Dia kata tak apa untuk email tangguh. Kata dia tak tambah. Lepas tu dia kata dia tak je dengar kena tambah. Dia kata berat lepas mesti ni. Dia kata kata enti ni lah kemana cerita ni dengar. Benangan itu dah apa kata dia kita pusing. Tapi hak 20 orang tak boleh baca Quran salah hak besar 20 orang misalnya ni Quran tapi kok mana kalau dia berampak dengan masjid dia jadi lagu lain kena mari siapa baca hamzah wasal salah belaka bahkan setengah tu dia tak ada dengar pun ada kena tubik nun kecil bagi bawah baca Quran 20 orang semua pengajar ulul wahyu belaka tu saya sendiri kebetulan saya diminta untuk interview dia Allah kata teguk lagu ni sebab tu Yusuf kata dalam risalah dia tu kena mari tak boleh kena ejah lagu mana masalah anak masalah kamu tu asal kecil yang benda tu kita boleh fikir ni apakah mari tu mana sehebat laki 5 waktu dah dia tidak maksud begitu tapi biar ada mari jangan tunggu hari raya yang mari kena ada mari tu jangan tak mari langsung setengah tu tak mari langsung dahsyat itu kena ejah lagu mana sebab tu dia akan tertampur dengan semaya Jumaat dengan suami dia misalnya akan tertampur tu kekurangan tu sebab jarang suami akan mengajar isteri dia di rumah ni jarang Islam kita dia tak boleh di rumah ni backing nak mengajar kan betul kan dia celek bini tak asyik pengalaman saya SD mengajar Quran itu lama daripada mula-mula kita mengaji Datuk Syekh itu mengaji hadis kita pun start Allah jumpa macam-macam ada satu kisah tu teruk dia payah saya pun jadi senang teruk mengajar dia satu hari tu bini dia mari jumpa kebetulan saya cuti banyak beberapa bulan kita telah ada sama mengaji cuti bini dia mari aku minta sama lah ustaz dia kata tak tahu apa ni dia pun cerita ni isteri dia tu ustazah boleh lah mengaji okey juga lagi tak ada masalah nak mengajar Quran tapi yang marah kutuk guru dia kata anak murid marah kutuk guru tak tahan sekali kita dengar tok guru marah anak murid sebab tok gurunya bini bila duduk rumah bila bini dia tegur betul dah ni dia kata marah tulak bini dia memang lagu tu lah jadi kalau lagu tu payah akhir sekali mana kena mengaji luar jadi benda-benda lagu tu hak tu tak apalah isteri tahu kalau isteri tak tahu ke dahsyat kita banyaklah pengalaman kita duduk mengajar di kuliah di masjid ni acak je lah kita terima telefon daripada perempuan kalau orang lain lebih banyak pengalaman lagi hak terlibat dengan masyarakat ini memang jahil dia tanya kadang-kadang kita nengung Allah kata berat benar tahap ilmu ni setahun ini benda asas-asas tu maknanya ada tu semaya dia tak kena kalau dengar cara dia tanya berat lah benda tak nak sabar sikit kan kalau kira dari sudut lain tak usah kira lah dari sudut sejarah mana ustazah sendiri sebut
Walau bab hijrah, bab gapo ni lah. Banyak benar lah. Ni bab hukum asas ni. Ibadat ni. Kena jaga benar. Okey, baik, sekarang ni kita nak sentuh pula dari segi istimbat dia. Beberapa perkara. Yang pertama, dalam hadis ni Nabi SAW menyebutkan beberapa perkara yang diistilahkan sebagai targhib. Nabi SAW nak menggalakkan umat Islam supaya mari ke masjid ni dengan Nabi mengemukakan kelebihan-kelebihan tertentu. Dalam agama Islam ni sebenarnya cukup dah dengan bab fadail, kelebihan gini, kalau buat gini jadi gini, ada. Tak perlu dah kepada yang maudhu' yang tidak sahih. Hak ni kalau kita buat hak ni pun padan. Banyak lagi lain, banyak lagi. Ni dia panggil bab targhib. Nabi pergi masjid. Tapi kena jaga di situ. Tapi hak kamu bolehnya sikit, tak berat tu. Tak berat lah mana. Tapi bolehnya apa dia? Siap langkah menghapuskan dosa. Lepas tu langkah lain pula angkat darjat, hapus dosa. Memang gitulah. Lepas tu bila mari duduk sembahyang, malaikat beristighfar dan sebagainya. Itu kelebihan. Hak ni sahih. Kelebihan. Tak perlu dah kepada. Jadi tak perlu dah sebenarnya hakikatnya. Maknanya nak buat benda-benda, nak ambil hal tidak jelas dan sebagainya. Tak perlu. Sebab tu seng-seng ulama kata hadis dhaif. Dalam keadaan tidak ada yang sahih untuk bab fadhil boleh. Tapi kalau ada yang sahih, dia tak boleh bertembung dengan sahih. Dia tak boleh. Dia tak boleh dia bertembung dengan sahih. Kalau dhaif dalam bab yang sama, kisah yang sama, tak boleh. Syarat tu tak ada. Tu pun dalam bab amalan. Tapi kalau bab neraka tak boleh. Misalnya buat gini, tapi hadis tu dhaif, menyebabkan dia terkeluar daripada api neraka. Tak boleh tu. Mengikut ulama. Atau berat tu. Dia perlu kuat tu hadis untuk lagu tu. Kena beringatlah, kena beringat. Ni kan sebut kan, nak sebut hadis-hadis tak betul. Umat Islam duk dengar tak boleh. Dhaif tengok orang dhaif tu dhaif wahiyah. Dhaif jiddan lah, dhaif teruk. Misalnya, ni kena beringat ni. Misalnya ada disebut kan. Maknanya seseorang tu akan ada seteguk air kan, seteguk air. Seteguk air. Dia kira-kira ada neraka dah dia ni. Jadi orang Islam ni pergi melawak lah, kita tengok dalam neraka. Jadi orang kafir pun nampak. Orang kafir kata, dia kata tak kenal ke saya? Tak kenal ke saya? Dulu saya bui air pada awak ni. Awak ketika awak dah saya bui air pada awak. Aku baikkan dia waksa. Akhir sekali, maknanya doalah pada saya supaya Allah keluarkan saya daripada neraka tu. Kau tu berdoa tu bi. Mana hadis? Hadis dhaif. Setengah ulama kata dhaif jiddan tu sebenarnya. Tak boleh baca terkalu tu. Mana kita ni tak boleh ikut orang. Tak kau usah baca, pakai baca tu. Kena beringat aku tu. Kena beringat. Kena cek juga. Kalau tidak kan jadi nyanyi. Atau mari cerita pula tahu mana lo. Tak tahu mana lo. Lapar 3 hari sehingga tak kena bahang ke sehingga lagi. Ulama tu. Kenapa? Kerana tegur pemimpin yang zalim, mana kau berkata gini-gini. Tak tahu mana lo cerita. Tak boleh mana lagu tu. Tengok. Tengok cek kita. Tu tak ada tu. Jadi benda-benda gitu tak boleh. Kena jaga. Kita nak hidayah kepada masyarakat, benda-benda lagu tu tak boleh. Tak boleh. Kena beringat tu. Bila kita ni sebagai orang agama, tak boleh. Kena jaga tu. Cerita sebab bagi budak-budak cerita. Mana boleh cerita lagu tu. Biar kat sahih. Tak nak sebut. Lepas tu kalau kita baca lain marah. Salah lagu tu. Tu je masalah. Kena beringat tu sebutin negeri. Jadi kena beringat. Jadi untuk targhib ini mesti kita guna hadis yang sahih. Manakala ada yang tidak, ya kita kata yang dhaif. Kalau dhaif itu tidak jiddan dalam hal-hal itu ada. Walaupun khilaf lagi di kalangan ulama, khilaf lagi tu di kalangan ulama. Cuma wajibnya kita membudayakan hidup ni dengan cara hadis sahih ni. Wajiblah. Bahkan pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni sangat baik sekiranya kita dalam kita sebagai kita mengajar pada anak kita dan sebagainya, kita banyak targhib.
targhib ini kalau dalam hadis ni dia ada khusus, tapi kalau targhib ni mana kita bui. Misalnya kata kalau dia pahwesa, kita akui sikit. Itu targhib lah tu. Tu tak apa lah tu. Boleh lah benda gitu. Tapi dalam kawal lah jangan lebih-lebih. Jangan lebih-lebih. Molek tu cara Nabi. Ni pun dalam agama pada kita buat gini-gini. Tapi kena jelas. Dia ada sehari dia panggil tarhib, menakut dia. Tarhib pun ada juga Nabi pada dah kita ikut Nabi. Misalnya tersiar, teredar kata dalam masyarakat kita kan, kau tak semaya asas berzina dengan mak. Itu tarhib yang tidak ada asal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak suruh takut tak semaya asas berzina dengan mak. Dia tak boleh kita buat tu dia kena daripada Nabi. Tarhib tak boleh kita main nak buat kalau kita tak boleh. Itu tak boleh. Sebab dia tarhib dengan tarhib kalau berasal daripada Nabi, kita buat dengan maksud tarhib Nabi boleh pahala. Kita tinggal dengan maksud tarhib daripada Nabi, dia boleh pahala. Tu kedudukan dia. Rugilah kita kalau kita ambil tarhib tidak daripada Nabi. Tak boleh pahala. Tu kena ingat. Yang kedua, kelebihan solat Jumaat. Ni saya nak sebut ni kesimpulan hadis ni. Kelebihan solat Jumaat ini. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari dia ada sebut beberapa perkara juga. Kata Hafiz Ibn Hajar, wa min suwaril fadli. Hafiz Ibn Hajar kata kelebihan bila mari semaya Jumaat di masjid gapo dia bentuk dia. Kelebihan dari sudut mana? Apa kelebihan dia? Kalau kelebihan dah dapat kelebihan kepada kita, kalau lain lagi surah dia, suar dia lagi. Tu selain daripada hak ni. Bila orang bel kita mari semaya di masjid ataupun sebelum orang bel lagi mari masjid. Kata Hafiz Ibn Hajar sebab dia hurah hadis ni dalam kitab dia. Wa min suwaril fadli fi salatil jamaah anna fiha ijabat al muadzin bi niyyati as-salah fil jamaah wa dukhul al masjid da'iyan wa salatul malaikah alayhi wa istighfaruhum lah was salamatu min asy-syaitan hina yafirru min al iqamah wa izhar sya'air al islam وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. Kata Hafiz Ibn Hajar, antara bentuk-bentuk kelebihan salat berjamaah di masjid ini kerana pada salat berjamaah di masjid itu dia ada makna. Ini tidak semesti di masjid ni secara umum. Ni hak masjid tu ni Nabi sebut ni. Semaya Jumaat tu sendiri, tidak di masjid ni. Dia tidak kait dengan masjid. Semaya Jumaat tu sendiri dia ada makna ijabatul muadzin. Tapi kok mana pun kalau masjid lebih lagi lah. Kalau masjid tu lebih lagi. Mana bila ada makna sahut, hayya 'alas salah tu, ajak mari. Lepas tu kita pergi. Dia ada makna tu. Muazzin ajak kita pergi, dia ada makna tu. Kalau orang tak mari masjid, dia tak ada makna tu. Itu kelebihan khusus. Tu sendiri tu. Ni targhib ni. Benda yang ada di sebalik tu. Dengan niat nak semaya Jumaat tu lah. Mana ada sebab ajak kan. Ni azan ni ajak orang mari semaya. Lepas tu ajak orang tak mari lagu mana? Tapi siapa dia? Suruh ajak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi aja, ada pun Nabi aja. Apa ni muazzin Nabi bila Abdullah ibn Mas'ud tu contoh yang Nabi restui dia sebagai pengajak lah. Dai ajak dengan cara azan itu. Dan Nabi sendiri buat lantik suruh ajak mari itu tak ada kelebihan. Sedangkan orang yang melawan tu banyak kelebihan. Orang yang azan ada kelebihan dalam hadis sebut tu. Semakin suara dia jauh pergi, ada hapus dosa dan sebagainya. Dapat kelebihan gini dalam hadis sebut. Ada. Lepas tu orang mari, Hafiz nak kata, mari pun ada kelebihan. Yang kedua, bila seseorang itu mari, hasil daripada ajakan muazzin itu, dia masuk masjid itu sebagai da'iyan, sebagai orang yang menyahut seruan. Sebagai orang yang menyahut seruan azan itu. Sebab kalau kita pergi Mekah kan labbaik Allahumma labbaik, apa? Kita menyahut panggilan Tuhan. Kami datang dah labbaik Allah, kami datang kepada Engkau wahai Allah.
labbaik Allahumma labbaik, kami benar-benar datang kepada engkau wahai Allah. Sebab itulah kalau kita nak sebut pedah sikit, kita kata oh ya hak nak pergi buat haji buat umrah ni, kalau Jumaat masjid tahun kita pergi lagi lah tahun ni, pergi tahun depan. Sebab tu ulama kata no, biar hak ni sahur ni dulu, sahur hayya ala salah ni, nak labbaik Allahumma labbaik tu jauh lagi. Hak ni pun tak pergi saja, takut pergi nak siahah, sekadar nak melancong saja, takut gitu. Tu sebenarnya ulama sebut nak kelebihan tu kena buat amalan ni, lagu-lagu tu kena buat. Tu ya. Sebab tu labbaik Allahumma labbaik itu maknanya kita duduk negeri kita sanggup pergi. Kita duduk sini lagu mana sanggup ke panggilan Tuhan kita sahut dak. Lepas tu main nampak tu. Maka nak boleh kelebihan lagi dia mari jadi kelik tak berubah tu. Cuma nampak putih gitu ya. Nampak cerah kulit gitu ya, perubahan yang berlaku. Lepas tu tak ada apa. Itulah benda. Sebab tu dia kena persiap lah ni lagi. Persiap lah ni lagi. Dia kena faham molek tu baru boleh. Sebab ibadat dia main lagu tu. Ibadat orang Islam ni dia main lagu tu. Kefahaman itu. Baik. Selain daripada itu, selepas itulah dia ada salat malaikah. Yang ni doa, salat malaikat, mana doa malaikat kepada orang yang pergi masjid, istighfar, minta ampun bagi pihak mereka kepada Allah. Lepas tu wassalamatu minasyaitan, dan dia selamat daripada syaitan ketika mana syaitan lari bila orang iqamah. Syaitan kan lari dalam hadis iqamah, dia selamat daripada syaitan. Maknanya dia melatih diri dia dah syaitan bila iqamah lari pergi jauh daripada masjid tu, sejauh-jauh sehingga tak dengar. Dalam hadis disebut sampai tutup telinga dengan sibah ni, dengan apa ni, ujung jari ni, syaitan lari. Jadi tempat syaitan lari tu kita kena pergi. Tempat syaitan ada jangan kita pergi. Tu dia falsafah dia. Masjid ni tempat syaitan lari. Ustaz kali dia lari. Ni kita pun lari juga. Kita kena mari. Tu Hafiz Ibn Hajar kata. Tu masjidnya. Kedudukan dia gitu. Selain daripada itu, kelebihan dia ni kepada kita ni ada saham dalam nak izhar dia kata izhar wa izharu sya'air Islam, nak menzahirkan syiar Islam. Sebab orang yang nak menyatakan syiar Islam ni dia boleh pahala besar. Dan dia memaksa syaitan. Dia irgham wa irghamus syaitan. Mana dia bersikap keras, dia lawan syaitan dengan cara ni betul ni. Dia lawan syaitan dengan cara keras, dengan cara dia berhimpun untuk ibadat dan tolong menolong untuk melakukan ketaatan. Dan dia boleh mencerdaskan orang-orang yang lemah, kadang-kadang jadi motivasi kepada orang lain. Dia tu dengan dia mari masjid. Macam lawan syaitan. Sebab kita ni syaitan ni aduan mubin, kena lawan ni. Dan habis sebut dah syaitan ni kalau ban azan iqamah ke dia lari. Gak tepat azan tempat ban ni di masjid atau balasah dan sebagainya. Kenapa kita tak pergi situ? Maknanya situ dah syaitan lari, tak ada syaitan situ tu. Kira-kiranya begitulah. Tepat itulah paling selamat untuk kita beribadat, sebab tempat syaitan tak ada. Tu ni bahas cara falsafah gitulah maksudnya. Dan selamat daripada sifat nifak. Sebabnya ulama kata, Abdullah Ibn Mas'ud kata, lepas ni lah kita tengok dia ada tag dia tu, molek tu ya. Dan selamat daripada sifat nifak. Wal intifa' bil ijtima' ala du'a, dan kita boleh ambil manfaat dengan berhimpun itu untuk doa dan zikir dan sebagainya. Dapat berkat yang lebih sempurna lah kira-kira. Intifa' bil ijtima' ni maknanya kita berzikir ramai-ramai. Sini dia sebut sini, tapi maksud dia sini berzikir ramai-ramai bukan mana masing-masing berzikir ni sini ni. Dia kena faham kan ni, kadang-kadang kita usia al-intifa' bil ijtima', mengambil manfaat dengan ijtima', dengan berhimpun ramai-ramai di atas doa dan zikir. Bukan bermakna mengambil manfaat dengan zikir ramai-ramai. Tidak gitu. Dia lain tu. Dia lain tu. Mengambil manfaat dengan sebab kita lah. Kita pergi cuci kubur seorang. Dengar pergi cuci kubur ramai. Cuci dia kena cuci belakang.
Bukan kita nak tawakal cuci. Kan? Ni kita nak tawakal. Tengok cuci, ambil manfaat apa lagu tu? Orang boleh pahala, kita tengok. Orang minta gapo tak tahu. Ambil saja misalnya. Tak apa nak kena ingatlah. Nak kata boleh kelebihan itu, kita kena cuci juga. Baru kita boleh pahala kita. Kena ingatlah tu. Secara kiasannya begitulah, supaya kita mudah faham. Jadi hak ni mana boleh mari masjid, kalau mari masjid masing-masing baca Quran. Hak tu mana kita nak ambil, kadang-kadang kita ni kalau buat sore tak jadi. Kita mari masjid sebab orang ramai. Kita pun zikir. Orang pun gitu juga. Ada juga manfaat dia tu, sebab tu masjid. Kau ke mana pun. Itu maksud dia nya. Tu. Itu maksud dia nya. Bukan bermakna maknanya ada seorang syekh dia tu kata tidak gitu maksud dia sini. Tidak gitu. Tidak gitu. Mana kita nak ambil manfaat dengan sebab ramah. Ni dia memberi kesan juga ramah ni. Ramah ni memberi kesan juga, kesan pada kita. Misalnya kita mari, kena ada misalnya kita mari semaya tahajud di masjid orang ramah. Kita mari. Dia mari juga, ataupun semaya Jumaah ke lain, tu tak apa tu. Ataupun kita mari baca Quran bulan Ramadan ramah, dia baca Quran je. Dia memberi kesan. Kalau malah-malah sikit sepatut nak berhenti, tak ada berhenti tengok. Mana terpengaruh tu antara satu misalnya. Ada juga kebaikan ke mana pun. Bukan kerana riak nak tunjuk kat orang. Kalau tu dua rumah tak ada. Dua rumah tak ada. Sebab ulama sebut duduk dua rumah pun syaitan pergi kami lagi. Duduk rumah sah ke bangun tengah malam. Bukan riak tu. Bukan riak. Ujuk ni sore pun jadi. Dia semaya malas seorang raja aku. Mana ujuk? Tak ada apa. Ujuk ni berat. Ujuk ni dia sore. Para bini dia tidur. Dia duduk bilik khusus sampai duduk main gitu. Tak ingat tu, ada ingat. Berkali tak ada kali orang lain maya malam ni kapan ni. Ujuk tu. Mari mana-mana tu. Mari tu. Sebab tu kena jaga molek tu. Ayat ni saya nak, sini dia ada buat mari kata-kata Abdullah ibn Mas'ud. Ni molek ya, saya nak baca ni. Ni perlu juga kita tahu ni. Bagaimana Abdullah ibn Mas'ud, tokoh besar sahabat ni, sahabat besar ni, dia kata apa? Man sarrahu an yalqallahu ghadan musliman, an yalqallaha. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyuhafiz ala haula'i as-salawat حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ومن من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسن أبني حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. Ini kata-kata Abdullah ibn Mas'ud dia ni. Dia kata sesiapa yang dia rasa suka untuk bertemu Allah pada keesokan, yakni pada hari kiamat lepas dia matilah, dalam keadaan muslim yang sebenar, maka dia kena jaga sembahyang 5 waktu. Bila mana dikumandangkan azan, dia kena jaga. Dia kena bagi masjid seperti mana amalan sahabat. Dia kena jaga tu. Dia kena jaga tu, kata Abdullah ibn Mas'ud. Di mana sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada Nabi kamu jalan-jalan petunjuk dan sembahyang berjemaah itu, khususnya di masjid itu, ianya adalah antara jalan-jalan petunjuk Nabi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, kalaulah sesungguhnya kamu sembahyang di rumah-rumah kamu sebagaimana sembahyang yang orang yang menyalahi sunnah Nabi ini di rumah dia, sebenarnya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Kata Abdullah ibn Mas'ud,
Dan kalaulah kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, pasti kamu akan sesat. Kalau tidak sekarang, aku akan datang. Maknanya gambaran yang cuba dihidupkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, orang yang tinggal sunnah Nabi semaya Jumaat di masjid, lama-kelama dia boleh jadi sesat. Sesat tu hati-hati, bukan bermakna tolak agama jadi murtad, tidak. Kadang-kadang dia mikir cara tidak Islam, ekonomi cara boleh jadi. Bila kata sesat ni, sesat dalam ekonomi, sesat dalam mendidik anak, sesat dalam hubungan keluarga, macam mana sesat ni, banyak sesat ni. Tu jadi sesat. Sepatutnya kita orang agama ni lebak keluarga apa agama. Cuba kita perhati. Ni cuba perhati molek. Selama mana kita tengok orang dah mari masjid, molek jaga, tapi kadang-kadang kita tengok dalam lebak pergaulan orang tak lagi menyakiti hati orang dengan ibu bapa tak lagi. Mana dia sesat dalam lebat tu. Tak lain molek. Anak dia jaga molek, isteri dia tu tak orang molek, tapi dengan mak dia tak jaga, mak dia sakit hati. Tu dia lah tu. Sesat dalam lebat tu. Bukan kata sesat siapa jadi tinggal agama dah. Tu maksud dia. Boleh jadi gitu. Kata Abdullah ibn Mas'ud lagi, mana-mana orang yang berwuduk dan dia mengelokkan wuduknya, kemudian dia dengan sengaja, dengan wuduk itu sengaja, dengan maksud untuk pergi masjid, dari mana-mana masjid dia pergi, dia akan dapat kelebihan seperti dalam hadis ni lah. Saya sebut ringkas tu hadis ni. Hak pentingnya ni sebuah hadis yang kita baca. Walaqad, akhir sekali dia kata walaqad ra'aituna kita demi sesungguhnya ni, kalau di zaman kita dulu, orang yang tak pergi semai Jumaat ni jahannam, pokok munafik yang sudah dikenal, pasti dia tu munafik. Tu dia tak pergi. Sahabat Abdullah kata kita tahu selalu orang yang tak pergi Jumaat memang dia munafik, dan memang ma'ruf dia tu munafik. Siapa begitu nak ayat ni berat ni, kata-kata Abdullah ibn Mas'ud tu berat kan? Misalnya kata-kata Ibnul Qayyim. Ni pemahaman kita kata tokoh-tokoh besar dalam agama kita lah. Dia kata wa man ta'ammala sunnata haqqa ta'ammuli tabayyana lahu anna fi'la as-salati fil masajid fardun 'ala al-a'yan illa li'aridin yajuzu ma'ahu tarkul jum'ah wal jama'ah فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار. Kata Hafiz Ibnul Qayyim, sesiapa yang memerhatikan betul-betul sunnah ini, sunnah pergi ke masjid ini dengan sebenar-benar, akan jelas kepada dia bahawa perbuatan salat di masjid itu adalah fardu kepada setiap orang. Bagi dia fardu, mesti, kecuali kerana ada rintangan yang mengharuskan dia tinggal Jumaat dan jamaah itu. Sesiapa yang meninggalkan hadir jemaah ke masjid tanpa uzur yang bersifat syar'i, samalah seperti dia meninggalkan asal jemaah itu sendiri tanpa uzur. Katakanlah dia tak pergi semaya dalam keadaan dia boleh lah, mudah, dia tak pergi semaya jemaah di masjid, tapi dia semaya di rumah dia. Sebenarnya supaya tinggal jemaah tu bagi dia tanpa uzur. Tak molek nak ayatnya, walaupun tak ada sebut kita, tapi nak ayat tak molek. Sebab apa? Sebab banyak sangat dikata hadis-hadis, banyak hadis-hadis dan asal-asal sahabat yang menyebutkan penekanan tentang semaya jemaah ini. Semaya jemaah ini. Ni agak keraslah sikit ni pendapat dia ni, kalau banding dengan lain. Gitu ya. Kita nak habis ni. Selain daripada itu, misalnya daripada Abi Musa, wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'zamun nasi ajra fi shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha walladhi yantaziru as-salah hatta yusalliha ma'a al-imam a'zamu ajra min alladhi yusalli thumma yanam. Daripada Abi Musa radhiyallahu anhu, dia kata ada Nabi bersabda, sebesar-besar pahala tetes semaya ni lah, semaya jemaah ni, bab semaya jemaah ni, orang yang paling jauh rumah mereka daripada masjid,
Maka paling jauhlah dia berjalan. Maknanya campur hadis tadi dah, setiap langkah tu dapat pahala, setiap langkah tu pula akan dihapuskan dosa, naik darjat dan sebagainya. Maka orang paling jauh tu lah orang paling besar pahala. Gitulah kira-kiranya. Ni Nabi sebut ni. Nabi sebut pada sahabat dia, siapa dia paling jauh jalan mari ke masjid, dia paling besar pahala. Dan orang yang tunggu untuk semaya mari tu tuk bila tak baik, dia tunggu nak semaya, orang tak azan lagi, sehingga dia semaya bersama imam. Hak tu besar lagi pahala. Besar lagi pahala kalau nak dibandingkan daripada orang yang semaya yusalli kemudian dia tidur. Dia semaya kemudian dia tidur. Hak ni dah tunggu nak semaya, daripada orang tak tunggu semaya tapi lepas semaya dia tidur. Mana lebih baik? Mana lebih besar? Lebih besar orang bila nak semaya dia tunggu baik. Maknanya bersiap sedia lebih awal, lepas tu dia semaya, daripada orang tak jaga waktu tu lepas semaya tidur. Yang tentu dah besar pahala ni, jauh. Gitu maksudnya. Ni kenyataan. Sebab Ibn Rajab ada juga hurah hadis ni. Saya nak baca dia. Ni kita nak ambil kata-kata ulama yang hurah hadis ni. Hadis ni selain daripada kaum-kaum yang kita sebut tadi, yadullu ala fadlil masyi ila al-masjid min al-makanil ba'id. Hadis ni juga menjadi dalil kelebihan orang berjalan pergi ke masjid daripada jarak jauh tu. Jauh tu dia berjalan, kelebihan. Dia wa anna al-ajra yakthuru wa ya'zumu bihasabi bu'dil makan 'anil masjid. Besar banyak pahala tu dia mengikut tempat tu, jauh ke tidak daripada masjid rumah dia jalan. Dan Nabi sebut melalui hadis ni bahawa setiap langkah itu ada kelebihan dia pergi masjid, naik darjat, hapus dosa dan sebagainya. Sayyidina Jabir dia kata, kanat diyaruna na'iyatan 'anil masjid. Rumah-rumah kami ni jauh daripada masjid. Fa aradna an nabi'a buyutana fa nataqarrab minal masjid. Kami pun bermaksud nak jual lah rumah kami jauh, nak beli dekat masjid. Kata Sayyidina Jabir, fanahana Rasulullah fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah kata tak payah nak, tak payah jual lah. Inna lakum bi kulli khutwatin darajah. Kerana setiap langkah yang kamu berjalan tu akan naik darjat. Setiap langkah naik darjat. Setiap langkah tu naik darjat. Kelebihan banyak tu. Hak ni tidak secara mutlak ulama kata ni nak ayatnya, Nabi nak ayat hak tu kelebihannya. Jadi kita sengaja cari jauh dari masjid. Aduh. Hak ni nak ayatnya kelebihan, bukan sahaja tu mari. Enggak manusia. Tapi kalau kita duduk dekat masjid, boleh jadi kita dapat lebih lain pula. Dengan duduk masjid ni ada kelebihan lain pula. Banyaklah kelebihan lain. Tetap mana tidak secara musbat. Ulama kata tidak secara mutlak. Bila duduk jauh ada kelebihan secara mutlak. Tapi memang ada kelebihan. Maka kita pakai kalau buat lagu tu kali tak ada lagu rumah kawasan masjid ni. Dia pakai wajah lah kau tu email buat gitu juga. Berat. Tu email dia kena duduk dekat tasbih tanah tu. Sebab itulah kata hak ni nak ayatnya muka duduk jauh duduk. Dia duduk jauh, dia ada kelebihan. Ni kita duduk lagi ni lagi buat sengaja nak buat jauh gitu. Ulama kata tidak gitu maksud hadis ni. Tidak gitu. Tapi kalau kita buat boleh. Boleh kalau kita buat. Tapi susah lah sikit. Takut tak tahan susah tu lah. Jadi hak ni untuk orang yang tak alih nak cari tanah kawasan masjid hidup jauh, jangan berasa gundah gulana lah, dia akan dapat kelebihan. Gitu maksud. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, mana kelebihan tunggu semaya tu? Kelebihan tunggu semaya. Kerana Nabi sebut dalam hadis ni, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salah ma kanat as-salah hiya tahbisu wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlis alladhi shalla fi. Kerana dalam hadis Nabi sebut bila dia masuk dalam masjid, dia pun pergi duduk tempat semaya, lepas tu dia semaya tahajud lah, semaya tahiyatul masjid. Jadi yang menahan dia daripada tidak keluar tu kerana duduk tunggu semaya. Dalam tempoh tu malaikat akan beristighfar kepada dia. Seperti dalam hadis tadi sebut. Gitu. Gitulah. Gitulah perkara.
Jadi ulama sebutlah hadis ni kita boleh juga buat istimak bahawa kelebihan orang mari awal masjid. Ni hadis ni. Boleh ni kita boleh guna hadis ni untuk kelebihan mari awal masjid, kata Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali. Begitu dia kata. Lepas tu kita kena ingat ulama juga sebut syarah dia kata hak ni Nabi ajar hak ni cara kita nak latih kita supaya hati terikat dengan masjid. Nak terikat masjid tak terikat lalu. Dia kena latih. Cara latih ni cara latih. Sebab bila seorang tu hati dia terikat pada masjid, seperti hati dia terikat dengan rumah lah. Hati kita dia terikat dengan rumah, sebab situlah ada isteri kita, ada anak kita, tempat kita tidur, situlah tempat kita duduk, kita teringat. Maknanya manusia ni boleh dia buat jadi teringat kepada tempat, boleh. Ni maknanya nak buat hati terikat dalam masjid, benda yang mampu manusia buat, bukan sesuatu yang di luar daripada kemampuan manusia. Lepas tu kita ni tak jadi lagu sebab kita tidak buat. Cara nak latih lagu ni, buat lagi. Mari awal latih. Siapa satu perikat, dia akan jadi terikat. Dia mari tak jadi lalu. Dia. Sebab Nabi sebut dalam hadis lain ke sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan orang yang mendapat lindungan arasy Allah tu. Bayangnya arasy Allah. Ini salah satunya orang yang terikat hati di masjid. Kau ni kelebihan besar ni. Kelebihan besar ni. Imam yang adil dan sebagainya. Jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh bincanglah pada malam ni, yang kita boleh ambil pedoman daripada hadis ni. Bab masjid ni sangat besar, sangat besar. Dan memang kena latih anak ni mari masjid, kena latih. Itu perkara yang sangat besar ni. Sini dia sebut ni kesimpulan, dia buat kesimpulan yang terakhir, dia tahu hadal hadis. Ni dalam kitab kitab Muhammad Luqman Al-A'zami An-Nadawi. Ana pun tak ada kitab ni. Nama kitab dia Dirasatun Turbawiyah fil Ahaditsin Nabawiyah. Pengajian pendidikan dalam hadis-hadis Nabi. Kita nak ambil hadis Nabi, nak ambil dari aspek pendidikan. Ni salah satu hadis. Hadis sebut. Dia kata wa hadzal hadis yang terakhir, wa hadzal hadis yubayyinu anna as-salah min al-wasail al-fa'alah allati ikhtaraha Allah Ta'ala litanqiyati qalbi al-'abdi wa tathhiri ruhi wa nafsihi min shawa'ib ad-dunya wa 'ala'iq al-maddah wa liyakuna al-'abdu mundafi'an ila al-masjid mushtaqan lis-salati fihi wa yad'u nasba 'aynayhi anna al-mala'ikata tantazirhu fi rihab hadha al-masjid wa anna baytallahi yash'u nuran wa diya'an wa yanishu an-nafs wa yarbitu qalbuhu billahi ta'ala. Ini maulid. Hadis ni menjelaskan kepada kita bahawa sembahyang, melalui hadis ini Allah Subhanahu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam nak memperjelas kepada kita bahawa sembahyang itu adalah merupakan kaedah, cara yang paling praktikal, yang paling berkesan, minal wasailil fa'alah, cara praktikal yang paling berkesan, yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk digunakan sebagai tanqiyatil qalbil abdi, untuk membersihkan sakit baki dosa yang ada dalam jiwa manusia. Masjid inilah yang paling baik. Dan untuk membersihkan ruh dan jiwanya daripada dosa-dosa dunia dan terikat dengan mata benda dunia. Makna masjid ini sebenarnya nak supaya hati kita tidak terikat dengan dunia. Supaya hamba itu menjadi terdorong, rindu, teringat pada masjid itu. Dan sentiasa meletakkan masjid di hadapan mata dia, kerana malaikat sedang menunggu dia di halaman masjid untuk doa, istighfar dan sebagainya kepada dia. Dan sesungguhnya rumah Allah itu akan bercahaya, cahaya agama itu, dan akan hidup menjadi tenang, dan hati dia akan terikat kepada Allah. Itu peranan masjid. Ini kata Muhammad Luqman Al-A'zami An-Nadawi dalam kitab dia Dirasat Turbawiyah fil Ahaditsin Nabawiyah. Itu kedudukan masjid. Jadi itulah beberapa perkara yang kita boleh bincang pada malam ini berkait dengan hadis ini. Jadi hadis yang ke sebelah ni insya-Allah kita bincang minggu hadapanlah. Saya setakat itulah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.